Okay, Assalamualaikum. Hari ni korang jumpa aku lagi dalam channel One Optra. Okay, so apa yang kita nak buat hari ni? Hari ni kita nak bercerita lagi pasal kereta ni. Tapi bukan bercerita pasal review. Kita nak bercerita tentang soalan-soalan yang banyak yang orang komen-komen dekat video-video lepas. Okay, jom. Sukses! I'm rich. Okay, Assalamualaikum. Hari ni korang jumpa aku lagi dalam channel One Optra. Okay, so video kali ni aku nak ceritakan pasal kereta belakang ni lah. Antara komen-komen yang aku baca dekat video tu. Kalau korang belum tengok lagi video review kereta kat belakang ni, korang boleh tengok. Link dia ada dekat bawah aku bagi. So antara komen-komen dia tu ada beberapa soalan yang aku tak boleh nak jawab lah, sebab aku tak pakai kereta ni. So sekarang ni aku akan tanya sendiri owner kereta ni yang pakai Kia Spectra ni. So aku rasa dia lebih arif lah untuk jawab soalan-soalan tu. Okay, kau kenalkan nama kau dulu. Okay, saya Wan lah. Wan, orang panggil Wan je. Ni kereta saya lah. Okay. Okay, antara soalan-soalan yang aku tengok dekat komen-komen video tu kan, daripada mula-mula lah kau pakai kereta ni sampailah sekarang daripada auto, lepas tu kau tukar ke manual, kira kesimpulannya lah, kau rasa kereta ni senang jaga ke atau susah? Kesimpulannya Kesimpulan dia tu lah, banyak kan orang tanya macam ni. Dia sebenarnya susah ke senang ke, semua kereta sama je sebenarnya. Tapi diikut kita jagaan, macam diikut kita jaga lah. Bukan kita boleh lenjan apa semua. Kalau kita pakai Ferrari pun, Lamborghini pun, hari-hari kita lenjan, lepas tu tak jaga servis apa semua, rosak lah. Buat masa sekarang saya jaga daripada standard kilang sampai ada macam-macam buat. Banyak agak modal keluar. Cuma barang lah, dulu barang mahal. Kia Spectra ni barang mahal. Memang memang orang tak nafikan barang memang mahal. Memang terlalu mahal. Tapi sekarang dah tahun 2020, dah nak masuk tahun 2021, barang dah banyak murah dah. Okay, hari satu orang tanya kan, daripada auto ke manual, kau rasa daripada jaga manual dengan jaga auto sebelum ni, kau rasa mana lagi senang? Auto dengan manual mana senang ni? Kalau bagi saya manual lah senang. Sebab manual dia jaga punya gearbox je. Lepas tu kalau auto macam biasa lah, 60,000 dapat 90,000 dah kena tukar minyak gearbox. Lepas tu dah tukar minyak gearbox, kena tukar filter. Macam tu lah. Apa ni, kalau ikut pengalaman kau lah, panjang kau pakai kereta ni kan, apa yang kau rasa paling shit lah kau rasa jadi kat kereta ni? Kau rasa ni paling ibai lah kereta ni. Kau rasa tu benda yang paling teruk lah kau rasa? Ada paling teruk masa tu baru siap buat gearbox, buat full bearing. Masa tu full bearing dengan masa tu saya dengan ayah kan. Saya pergi buat dekat mana lupa dah lama lah. Masa tu dah siap full bearing auto, buat full bearing. Pakai berapa tahun? 3 tahun, 4 tahun, gearbox terus tali reverse. Time tu lah paling sakit kepala lah. Dekat tali reverse, kena dekat KL dah tali reverse. Itu gearbox auto mana? Auto lah. Auto masa tu dah buat lah, pakai full bearing. Bearing semua dah tukar. Itu lah paling, memang dah kata memang tinggal nak beli petrol bakar je lah. Okay, lagi satu lah, dalam banyak kawan-kawan kau lah yang main-main group kereta ni kan, majoriti yang pakai gearbox untuk ke manual ni, diorang banyak pakai gearbox apa? Memang pakai gearbox Mazda ke pernah yang pakai gearbox lain ke model lain? Ni soal bagus soalan ni. Banyak orang tanya ni. Yang Spectra ni dia ada banyak model. Boleh masuk Ford. Ford orang kata Ford kapal kata silap saya lah. Kalau ada salah tolong perbetulkan lah. Yang kedua Mazda. Mazda ni dari dua jenis. Satu 1.6, satu 1.8 turbo. Yang 1.6 ni dia plug and play lah.
barang Spectra boleh pakai, Mazda pun boleh pakai. Yang kedua, kena buat tapak baru crank sensor dengan tapak baru untuk ikat mounting. Mounting boleh pakai mounting lama, boleh pakai mounting Spectra, tapi tapak yang dekat gearbox tu kita kena buat. Yang gearbox Mazda 1.8 turbo tu pula, itu kita kena tukar die shaft, kita kena tukar knuckle. Dia turbo ni dia 8 lubang, nak tayar 8 lubang, jadi kita kena tukar knuckle, banyak kerja lah. Lepas tu kena custom tapak apa semua. Jadi Tapi memang ada orang pernah buat lah. memang ada buat. Mana yang kaki-kaki modified kau memang ada buat, tapi yang sedap 1.8 lah. Tapi kalau yang nak plug and play, tak nak pening kepala, 1.6 dia. Sebab dia satu pening kepala dia. Dua barang yang pening kepala. Satu, untuk potong firewheel tu kena potong lah. Sebab firewheel dia, kalau auto, dia kena sensor kan dia baca dekat firewheel. Sekarang ni kita dah masuk manual Mazda, dia tak ada lubang untuk kena sensor. Kena buat lubang baru. Lepas tu kena buat tapak mounting ikat dekat mounting. Kita pakai mounting Spectra juga. Mounting yang kat body pun kita tak potong, kita cuma pakai balik. Mounting kat gearbox. Mounting kat gearbox kita buat tapak. Okay, so kalau kita tengok 2021 ni, kau rasa spare part dia banding dengan dulu senang cari ke atau sekarang senang cari? Bagi aku bagi aku memang senang, macam Vira pakai lah sekarang. Memang senang lah cari. Memang senang lah, cuma beza dia kat kedai lah, ada murah, ada yang mahal. Itu je lah. Okay, kalau orang lah kan, sekarang ni kita tahu kereta Kia Spectra ni tak ada yang baru kan, semua second hand kan. So kalau orang yang nak cuba pakai kereta Kia Spectra ni kan, pada kau apa yang diorang perlu tengok dulu sebelum diorang ambil kereta ni? Okay, kalau Kia Spectra ni, kalau nak beli, kalau tengok marketplace ke, mudah ke apa kan, dia punya rate pun tak ada mahal mana pun, tak sampai pun 5,000 6,000. Kalau yang paling kondisi cantik, paling cun kan, semua paling kira owner jaga, paling mahal tu 3,000. Tapi kalau siapa yang nak beli, boleh first kita check pada enjin lah. Check enjin pernah overheat ke, minyak hitam jaga ke. Kita tengok pada cap tempat gigi si minyak hitam pun kita boleh tahu. Lepas tu check minyak gearbox, timing belt, bagi enjin lah, kompartmen enjin lah, penting lah check. Lepas tu kalau kita dah puas hati bahagian kompartmen enjin, kalau ada kawan-kawan kerja bengkel le, sebelum beli tu kita bawa pergi bengkel, kita jack, kita tengok di bawah. Okay, condition suspension macam mana, apa semua. Tapi dengan harga market sekarang Spectra ni tak sampai 3,000, jadi orang pun tahu lah. Memang kita beli kereta 3,000, takkan kita nak dapat macam kita X70 Proton kan. Banyak keluar modal balik untuk kita replace balik part-part yang mana dah rosak untuk tukar lah. Itulah. Tapi Spectra ni dia kena alert sekali mas. Kalau kita beli kereta Spectra ni kena check timing belt. Kalau kita beli kereta second, tak kisah owner lama pernah tukar ke apa ke, tak apa. Kita owner baru, kita tukar terus timing belt. Minyak gearbox. Kalau Kia ni minyak gearbox dia ada dua barang, minyak dengan filter. Tu dua penting. Memang dua tu penting. Lepas tu macam biasa minyak tahu filter. Lepas tu baru cek bahagian lain. Itu je lah. Mungkin itu je lah. Antara perkongsian dengan antara owner sendirilah kan. So tu antara soalan-soalan yang aku ada baca dan aku tak boleh nak jawab soalan korang tu sebab aku tak pakai kereta ni. Okay, kalau ada beberapa soalan lagi yang tertinggal ke apa ke, insyaAllah kalau aku boleh jawab dalam komen, aku akan jawab dalam komen lah. Okay, so ada yang kau nak cakap last lah, apa yang kau nak cakap pasal kereta ni ke, pasal orang yang nak beli kereta ni ke, atau apa yang diorang perlu tahu ke pasal kereta ni? Kalau siapa nak beli kalau siapa nak beli, satu je, mental lah. Mental kalau kuat kan, boleh layan kereta ni. Memang kalau daripada kan, kita dapat condition yang not bad, sampai kita jaga condition jadi cantik, sedap, memang
champion lah. Memang kereta ni pada aku dia kena cari pemain yang betul-betul lah kan. Dia bukannya main pemain bawah pokok ke, dia macam Wira. Wira kan tak kisah sangat. Abang yang bertanya ni, sebab Spectra ni dia rumit. Sebab tak semua foreman boleh settle masalah, dan tak semua foreman boleh tahu punca masalah. Sebab Spectra ni dia senang je. Tu saya tengok pun ramai orang tanya, Spectra ni kereta bahan minyak kuat, orang kata kereta banyak masalah, lepas tu kereta orang kata gearbox kong buat sikit rosak. Bagi saya pakai kereta ni dah dekat berapa belas tahun. Kereta ni sebenarnya dari ayah yang beli ni. Dari saya sekolah tadika sampai sekarang saya jaga. Daripada standard kilang sampai jadi macam ni, dia satu je. Kena cari pemain yang betul-betul lah. Sebelum kita hantar tu, kita tanya, boleh buat ke tak Spectra? Boleh buat ke tak? Kalau harga mahal, dia buat puas hati kan? Tak apa, kita hati senang. Sebab kita keluar duit yang banyak, tapi kita dapat yang hasil yang memuaskan, kita hati sedap. Kalau kita dah bayar mahal, kita tak dapat hasil yang memuaskan, benda yang sama rosak, hati sakit kan. Jadi macam tu, kita kena cari foreman yang betul-betul. Sebab Kia ni dia rumit, tu je dah. Okay, so kesimpulan dia yang aku faham kat sini lah. So Kia Spectra ni, kalau korang nak beli, korang nak pakai kereta ni, dia bila korang dah pakai, korang kena cari pemain yang betul-betul boleh buat lah kereta ni. Korang janganlah sebabkan korang nak benda tu yang murah, korang pergi hantar mana-mana pemain, lepas tu benda yang sama jadi balik tu berulang-ulang benda yang sama. Tu yang jadi orang kita tengok Kia Spectra, orang cakap kereta ni tak tahan lah, kereta ni banyak problem lah. Sebab korang sendiri yang pakai kereta tu, tapi korang pergi hantar pemain yang korang rasa korang nak murah. Lepas tu jadi benda yang sama, benda yang tak settle. Sebab aku pun pakai kereta Chevrolet Optra, so aku faham lah benda tu. So biar kita belanja lebih sikit lah, pergilah tanya orang yang lebih arif pasal Kia Spectra ni kan. Okay, mungkin ini je, sampai sini je aku rasa video ni. Kalau korang sukakan video ni dan korang ada lagi cadangan-cadangan untuk aku buat video yang akan datang, korang boleh komen dekat bawah. Dan kalau korang suka, korang boleh share, korang boleh like, dan jangan lupa tekan button subscribe. Bye bye, Assalamualaikum. Zaz.